bila kita bersuci, kita perlu menggunakan tandas. Maka kita nak bincang sedikit berkaitan dengan beberapa perkara yang perlu ditekankan bila kita pergi ke tandas. Pertama sekali, saya nak peringatkan kepada semua para penonton. Kalau anda pergi ke tandas untuk buang air, masuklah dengan membaca Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith wa minar rijsin najasi asyaitanir rajim. Mana kita minta doa perlindungan daripada syaitan lelaki, syaitan jantan dan juga syaitan betina. Tandas adalah rumah syaitan. Jadi anda hanya perlu pergi untuk buang air dan selesaikan hajat anda. Habis buang air, tolong tinggalkan tandas secepat mungkin. Itu rumah syaitan. Jangan main phone dalam tandas, jangan nak isap vape, isap rokok dalam tandas. Dalam benda tu keji dan anda buat itu dalam rumah syaitan, lagi lama anda dalam rumah syaitan, anda akan dikutuk oleh syaitan. Alright. Itu yang pertama. So kita baca doa masuk tandas dengan meminta perlindungan daripada syaitan. Kemudian bila kita keluar daripada tandas, kita baca doa ghufranaka alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa 'afani. Segala puji bagi Allah yang telah memudahkan pengeluaran benda-benda daripada perut aku ini. Sebab kita kena syukur setiap kali kita lawas kencing, setiap kali kita mudah nak buang air besar, kita kena bersyukur. Berapa ramai di luar sana yang ada kanser dan benda-benda yang pelik menjadikan susah untuk mereka nak buang air, sembelit lah dan sebagainya. Alright, bila masuk tandas pastikan masuk dengan kaki, betul, kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Kenapa kaki kiri? Sebab kita masuk tempat yang tidak baik, kita masuk dengan kaki kiri. Dan jangan masukkan, dan kalau phone anda tu, kalau boleh ringtone tu janganlah letak zikir atau azan. Kayak gini kau tengah buang air, ada orang call bunyi Subhanallah walhamdulillah, kena marah pula. Oi, berzikir apa dalam tandas kan? Jadi kalau boleh hormati kalimah-kalimah Allah. Jangan meremeh-temehkannya hingga menjadikan ia sebuah ringtone. I know kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada zikir, tapi it's better for us to do zikir. Kita sendiri berzikir. Jangan jadikan zikir itu sebagai ringtone. Itu sebenarnya kita telah merendahkan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Baik, bila kita nak buang air, ini saya nak pesan khususnya kepada kaum lelaki, tolong bila anda pergi ke tandas, bila kencing jangan sesekali kencing berdiri, ya, kerana orang yang kencing berdiri ni adalah paling keras azab kuburnya. Kerana bila kita tahu bila kita kencing berdiri, maka dia punya percikan-percikan air kencing itu akan kena pada seluar kita. Kita yakin macam mana pun memang sifat air itu bila kena pada tandas tu dia akan percik balik dan akan menjadi satu benda syak kepada pakaian kita. Lantas bila kita solat, kita wuduk, kita solat dengan pakaian yang sama, solat kita tidak diterima pun. Sedangkan kita tahu bila kita kencing berdiri, air itu akan terpercik kepada kita, dan ia juga merupakan perkara yang Nabi tidak pernah melakukan. Kalau pernah melakukan pun kerana keadaan yang tidak mengizinkan baginda. Sekali je ada satu hadis dia di mana Nabi pernah kencing berdiri, itu pun kerana tempat yang Nabi nak buang air itu tidak ada tempat sesuai untuk duduk. Tapi kita dah buat tandas mangkuk cantik, tandas cangkung cantik, maka gunakanlah dengan sebaiknya. Ada otak, sila gunakan. Baik, seterusnya, cara betul untuk kita buang air adalah dengan squatting, cangkung. Kalau boleh jangan gunakan tandas duduk kerusi itu, kerana kelawasannya tidak sama dengan kelawasan cangkung. Posisi cangkung yang telah diajar oleh Rasulullah SAW, dan cangkung dan memihak kepada bahagian kiri. Artinya bila saya tak boleh tunjuk, artinya bila kita cangkung, bayang ini kaki kita memihak kepada sebelah kiri untuk menekan perut kita bagi memudahkan kelawasan ataupun nak keluarnya najis itu daripada badan kita. Baik para penonton, kemudian bila kita buang air, kita kena buat satu benda yang dipanggil sebagai istinja. Dalam istinja ada 3 benda yang anda kena buat. Pertama sekali adalah untuk lelaki, ya, anda perlu mengurut kemaluan ataupun kita panggil mengurut zakar daripada akarnya hingga ke pucuk, ya. Daripada akar hingga ke pucuk kita mengurutnya 1 kali, 2 kali, 3 kali. Setiap kali urut kita goyang sedikit, urut, goyang sedikit, urut dan goyang sedikit, 3 kali untuk memastikan air kencing itu keluar daripada yang tertinggal sisa saki-baki di dalam kemaluan itu untuk keluar dan lawas. Perkara kedua anda kena buat adalah anda kena batuk sedikit. Batuk supaya dia menghantarkan vibration
kepada bahagian tersebut untuk melawaskan ataupun mengeluarkan air kencing sepenuhnya. Dan perkara ketiga, kalau boleh anda ada tisu. Zaman dahulu mereka gunakan tanah liat yang dibentukkan ke dalam bentuk bola, kemudian dikeringkan. Batu-batu tanah liat ini digunakan sebagai batu untuk menyedut air kencing keluar daripada zakar ataupun kemaluan. Ini memastikan supaya tidak ada saki baki air kencing di dalam kemaluan kita, lantas kita sampai kepada tahap suci yang baik, bersih yang baik. So zaman sekarang dah teknologi moden, maka kita menggunakan tisu. Tisu juga ada kekuatan untuk menyerap air yang berada di dalam kemaluan, saki baki air itu. Jangan sekadar bergantung kepada urutan, tapi ambil tisu, kita letakkan di hujung itu dan dia akan menyedut saki baki air tersebut. InsyaAllah kita akan hilang daripada penyakit was-was. Sebab kadang-kadang kita dah kencing, kita beri macam terkeluar lah, dah angkat takbir macam dah terkeluar lah, kau tak istinja kan. So istinja 3 kali urut, kemudian kita batuk ataupun berdehem, dan kemudian yang ketiga, biasakan diri dengan membawa tisu. Air confirm. Biasanya orang yang dah terror guna tisu ni, maka dia tak perlu berhajat lagi kepada air. Tapi air ni dengan syarat, kalau macam kita buang air besar, kalau kita buang air besar dan najis yang keluar daripada kita punya kubul tu, orang kata bahasa kasar dia tidak berterabur lah kan. So tak perlu guna air pun, dia just sekadar tisu dan kita dah boleh settlekan. Ini nasihat saya untuk biasakan diri menggunakan tisu dan air. Tisu dan air, sebab nanti kita duduk di London, kita travel ke Australia, London, Japan, dan negara-negara ni mereka tidak ada air dalam tandas. So kalau anda dah pandai guna tisu, sudah memadai dan anda tidak was-was lagi untuk beristinja di dalam tandas umpama negara-negara tersebut.